Ini bab orang yang meninggalkan bacaan, yang ini membaca. Maksud qiraat tu baca ketika berdiri tu, qiyam. Yang ini Fatihah ataupun surah. Orang yang meninggalkan bacaan dalam sembahyangnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, kami diperintahkan supaya membaca Fatihatul Kitab wa ma tayassara, dan apa-apa yang senang dibaca. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, keluar engkau pergi dan engkau berserulah di Madinah bahawa sesungguhnya tiada sembahyang melainkan dengan Al-Quran, walaupun dengan Fatihatul Kitab dan selebihnya. Riwayat daripada Abu Hurairah lagi, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan aku supaya berseru bahawa sesungguhnya tiada sembahyang melainkan dengan bacaan Fatihatul Kitab dan selebihnya. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah lagi, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan sesuatu sembahyang di mana dia tidak membaca di dalamnya Ummul Quran, maka sembahyangnya itu khidaj, sembahyangnya itu kurang, sembahyangnya itu kurang, sembahyangnya itu kurang, tidak sempurna. Qala, perawi berkata, saya pun berkata, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya saya kadang-kadang di belakang imam. Yang ini bagaimana saya nak buat? Qala, perawi berkata, faghamasa zira'i, dia pun meramas lengan saya sambil berkata, kau bacalah surah itu wahai Farisi, wahai orang Farsi, dalam dirimu, dalam hatimu, kerana sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi, aku telah membahagikan sembahyang, yakni bacaan dalam sembahyang, di antaraku dan hambaku dua. Aku telah membahagi dua bacaan dalam sembahyang di antaraku dan hambaku. Separuh daripadanya adalah untukku dan separuh daripadanya adalah untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang dimintanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah, Iqra, yaqulul 'abd, hamba berkata, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah azza wa jalla menjawab berkata, hamidani 'abdi, hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku, hambaku telah memujiku. Hamba berkata, Ar-Rahmanir Rahim. Allah azza wa jalla berkata, athna alayya 'abdi, hambaku telah menyanjung aku, telah memuji aku. Yaqulul 'abd, hamba berkata, maliki yaumiddin. Allah azza wa jalla berkata, majjadani 'abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Wa hadhihi al-ayah baini wa baina 'abdi. Ayat ini adalah antaraku dan hambaku. Hamba berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini adalah di antaraku dan hambaku. Wa li'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dimintanya. Dia berkata, yang di dalam permintaannya itu, hamba berkata, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini haula, tiga ayat ini adalah untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dimintanya. Yani hambaku akan mendapat apa yang dimintanya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan
daripada Ubadah bin As-Samit. Beliau menyampaikan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, tiada sembahyang bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, Fatihatul Kitab dan selebihnya, ataupun Fatihatul Kitab dan seterusnya. Qala Sufyan, liman yusalli wahdahu, untuk orang yang bersembahyang seorang diri. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit, beliau berkata, kami pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, lalu terasa berat kepada baginda bacaannya. Apabila baginda selesai, baginda pun bertanya, barangkali ada kamu membaca di belakang imam kamu? Kami menjawab, ya, ada, dengan cepat, wahai Rasulullah. Qala la taf'alu. Nabi SAW bersabda, jangan kamu buat, jangan kamu baca kecuali Fatihatul Kitab, kerana tiada sembahyang bagi orang yang tidak membacanya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Mahmud, daripada Nafi' bin Mahmud bin Ar-Rabi'. Nafi' berkata, pernah Ubadah bin As-Samit lambat keluar sembahyang subuh, maka Abu Nu'aim, tukang bank ataupun muadzin, aqama as-salah, yakni bersembahyang dengan menjadi imam kepada orang. Aqama itu bermakna iqamah, yakni dia memulakan sembahyang subuh dengan menjadi imam kepada mereka. Wa aqbala Ubadah, dan aku selepas itu mari bersamanya, dan kami masuk dalam saf di belakang Abi Nu'aim. Abu Nu'aim baca bacaan dengan suara yang nyaring, dengan suara yang derah. Ubadah mula membaca Ummul Quran. Apabila dia selesai bersembahyang, saya berkata kepada Ubadah, saya dengar kau baca Ummul Quran ketika Abu Nu'aim baca derah. Dia menjawab, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kepada kami dalam salah satu sembahyang yang baginda membaca nyaring di dalamnya. Qala, Ubadah berkata, maka iltabasat alaihi alqira'ah, bacaan menjadi bercelaru, terkeliru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila baginda selesai bersembahyang, aqbala alaina biwajhi, baginda menghadap ke arah kami dengan wajahnya sambil berkata, adakah kamu membaca ketika aku membaca dengan suara yang keras bacaan tadi? Wa qala ba'duna, ada di antara kami berkata, memang kami melakukan begitu. Nabi SAW bersabda, jangan. Aku berkata, mana tadi aku berkata dalam hatiku, mali yunazi'unil Quran, kenapa orang berlawan membaca Quran dengan aku? Idza jahartu, bila aku baca derah, fala taqra'u bi syai'in minal Quran, jangan kamu baca apa-apa Al-Quran kecuali Ummul Quran, yaitu Fatihah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ubadah seperti juga seperti dengan hadis Ar-Rabi' bin Sulaiman tadi. Qalu, cuma mereka mengatakan, fakana Makhul membaca dalam sembahyang maghrib, isya dan subuh Fatihatul Kitab dalam setiap rakaat itu sirran, dengan perlahan, Qala Makhul berkata, iqra, kamu bacalah, ataupun aqra'u, boleh kedua tu. Aku baca. Iqra, kalau kata iqra, kamu bacalah dalam sembahyang yang imam membaca dengan suara yang nyaring. Apabila imam membaca Fatihatul Kitab, wasakata, dan dia diam, kamu baca sirran, dengan perlahan. Fa in lam yaskut, kalau imam itu tidak diam, iqra biha, kamu bacalah Fatihah itu sebelumnya kah, bersamanya kah, ataupun selepasnya.
Jangan kau tinggalkannya sama sekali. Habis itu satu bab. Satu bab lain, bab man karihal qira'ah. Oleh kerana ada kaitan belakang 2-3 bab ni, eloknya kita baca selalu sekali lah. Bab orang yang tidak suka, yakni melarang membaca Fatihatul Kitab apabila imam membaca dengan derah, apabila imam membaca dengan suara yang nyaring. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai bersembahyang yang mana baginda membaca dengan suara yang keras bacaan di dalamnya. Faqala, terus baginda bertanya, adakah sesiapa di antara kamu membaca bersama saya tadi? Maka berkatalah seseorang ataupun seorang lelaki dan berkata, iya wahai Rasulullah. Qala, baginda berkata, inni aqul, aku duduk kata. Mana tadi? Dalam hati. Aqulu fi nafsi, maksudnya dalam hatiku, mali unaza'ul Quran, kenapa aku dilawan membaca Al-Quran? Qala, perawi berkata, fantahan nasu 'anil qira'ah, maka berhentilah orang ramai membaca bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang yang baginda membaca bacaan dengan suara yang derah. Dalam sembahyang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca derah. Bila mereka mendengar begitu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dawud berkata, hadis Ibnu Ukaimah ini diriwayatkan juga oleh Ma'mar Yunus Usama bin Zaid daripada Zuhri ala makna Malik, yang mengikut makna hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik tadi. Yang ni lafaz dia tidak sama, hanya makna dia, maksud dia sama. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Ukaimah dia menceritakan kepada Sa'id bin Musayyab, katanya, saya telah mendengar Abu Hurairah berkata, shalla bina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kepada kami dalam satu sembahyang. Kami rasa sembahyang itu sembahyang subuh. Bimaknahu, sama seperti hadis yang sebelum ini maknanya, hingga kepada sabda baginda, mali unaza'ul Quran, kenapa aku dilawan membaca Al-Quran? Qala Abu Dawud, Abu Dawud berkata, Musaddad dalam hadisnya berkata, qala Ma'mar, fantahan nasu 'anil qira'ah, maka berhentilah orang daripada membaca dalam sembahyang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dengan suara yang nyaring. Ibnu Sarh pula dalam riwayatnya berkata, dalam hadisnya berkata, qala Ma'mar daripada Zuhri, qala Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, fantahan nas, maka berhentilah orang. Jadi berhentilah orang daripada membaca dalam sembahyang itu adalah kata-kata Abu Hurairah mengikut riwayat ini. Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri berkata, di antara mereka yang meriwayatkan hadis ini daripadanya, qala Sufyan, daripada Sufyan itu, qala Sufyan berkata, wa takallama Zuhri, Zuhri menyebutkan sesuatu perkataan, sesuatu perkara yang saya tidak dengar. Faqala Ma'mar, maka Ma'mar berkata, innahu qal fantahan nas, dia berkata maka berhentilah orang. Yang Zuhri berkata fantahan nas, maka berhentilah orang. Abu Dawud berkata, Abdurrahman bin Ishaq meriwayatkannya daripada Zuhri begini, wantaha hadithu, dan habis hadisnya, ceritanya itu hingga kepada kata Nabi SAW, mali unaza'ul Quran, kenapa saya dilawan membaca Al-Quran? Sekat tu dalam riwayatnya. Auza'i meriwayatkannya daripada Zuhri, di dalam riwayatnya dia ada menyebutkan, qala Zuhri, Zuhri berkata, fatta'adhal muslimuna bidzalika, maka orang-orang Islam mendapat pengajaran dengan kata-kata Nabi SAW itu. Maka mereka tidak membaca lagi bersamanya ketika baginda membaca derah dalam bacaan, dalam sembahyang yang dibaca dengan derah.
Qala Abu Dawud. Abu Dawud berkata, saya telah mendengar Muhammad bin Yahya bin Faris berkata, qauluhu fantahan nas. Katanya fantahan nas, maka berhentilah orang itu adalah daripada ucapan Zuhri, bab man ra'al qira'ah idza lam yajhar. Ini bab orang yang berpendapat boleh membaca apabila imam tidak baca dengan derah. Ini mengikut satu nuskhah begini tajuknya, bunyinya. Tetapi terjemah ini dalam semua nuskhah gitulah. Dalam nuskhah Aunul Ma'bud tak ada tajuk sini, mana sebagai sambungan kepada hak dulu. Dalam nuskhah Mujtabaiyah yang dicetakkan Abu Daud di India, di hasyiah dia, tepi dia, tajuknya bukan gini, bunyi lagu ni tajuk, bau man lam yaral qira'ah idza lam yajhar, gitu bunyi, bukan bau man ra'al qira'ah idza lam yajhar, tetapi bau man lam yaral qira'ah idza lam yajhar. Ini bab orang yang berpendapat tidak boleh membaca ketika imam tidak baca derah. Ketika imam tidak baca derah pun tidak baca juga, makmum tidak baca juga. Kalau mengikut ni, tajuk ni, orang yang berpendapat boleh membaca bila imam tu tidak baca derah. Gitu. Tak apalah. Ada dua tajuk tu. Dalam cetakan yang berlainan itu berbeza. Diriwayatkan daripada Imran bin Husain bahawa Nabi SAW bersembahyang zuhur, maka datang seseorang, dia pun membaca di belakang baginda Sabbihisma rabbikal a'la. Bila Nabi SAW selesai bersembahyang, baginda pun bertanya, siapa di antara kamu yang membaca yang ini tadi? Qalu, mereka pun berkata, ada seseorang baca. Qala, Nabi SAW berkata, qad araftu, saya sedar bahawa ada di antara kamu khalajaniha, yang berebut dengan aku membacanya. Satu makna dia khalajaniha, satu lagi maknanya mengganggu aku dalam membacanya. Qala Abu Dawud, qala Abu Walid fi hadithi, Abu Walid dalam hadisnya berkata, Syu'bah berkata, faqultu li Qatadah, maka saya berkata kepada Qatadah, bukankah Sa'id berkata, yakni Sa'id bin Musayyab, ansit lil Quran, kamu diam untuk mendengar Al-Quran. Qala, ataupun kamu diam kerana dibaca Al-Quran. Qala dzaka idza jahara bihi. Dia kata itu apabila imam baca dengan suara yang keras, dengan suara yang nyaring. Wa qala Ibnu Katsir dalam hadisnya berkata, qultu li Qatadah, saya berkata kepada Qatadah, ka'annahu karihahu, semacam Nabi SAW tidak suka jadi orang membaca di belakangnya. Kata Qatadah, kalau dia tidak suka, tentu dia melarang orang daripada membacanya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Imran bin Husain, sesungguhnya Nabi SAW menjadi imam kepada mereka dalam sembahyang zuhur. Bila baginda selesai, baginda pun berkata, siapa di antara kamu yang telah membaca Subbihisma rabbikal a'la tadi? Faqala rajulun, maka ada seorang lelaki berkata, saya. Faqala, terus Nabi SAW bersabda, alimtu, saya tahu ataupun saya sedar bahawa ada di antara kamu, sebahagian daripada kamu, betul-betul mengganggu aku ataupun berebut dengan aku membacanya. Itulah 3 bab di sini, 3 bab yang kita telah baca tadi. Melalui 3 bab ini, Imam Abu Daud sebenarnya bermaksud nak menceritakan khilaf berhubung dengan bacaan dalam sembahyang ni. Jika seseorang itu bersembahyang dengan berimam, dia nak isyarat tu, situlah kesimpulan. Jadi kalau mengikut Imam Abu Hanifah, dia kata tak boleh. Ini kalau beriman lah, kalau beriman.
Kalau berimam, makmum ni tak boleh baca belakang, alif belakang tu imam. Apabila kita kata qiraah, qiraah ni maksudnya hak tu lah, hak ketika qiyam tu. Bukan tak baca, tak baca tasyahud, tak baca tasbih, ketika rokok apa, itu dah. Maksud baca ni qiraah hak tu ketika qiyam tu, yakni Fatihah dan surah. Hak tu tak baca. Dia kata tak baca. Tak kira tu imam tu baca derah ke, baca ke. Tak boleh baca. Tak boleh baca. Kalau baca, dosa. Kalau baca, dosa. Tak sah kau sembahyang? Bukan siapa tak sah, tapi dosa. Itu mengikut dia. Imam Malik kata, kalau tu imam baca derah, makmum kena duduk dia. Tapi kalau tu imam baca qahar, makmum boleh baca. Makmum boleh baca. Itu kata Imam Malik. Imam Syafi'i kata, apa dia? Kalau seseorang tu jadi makmum, tak kira tu imam baca derah, baca qahar, kau kena baca Fatihah sekurang-kurangnya. Fatihah kena baca. Tak baca tak sah sembahyang. Tak baca tak sah sembahyang. Bukan sekadar dosa lah katanya. Tak sah sembahyang, sebab tak sembahyang kalau tak baca. Kena baca. Nak baca masa mana tu, itu bab lain. Dulu kita sudah bicara dah. Nak baca masa mana? Itu mengikut Imam Syafi'i. Mengikut Imam Ahmad, kalau tu imam baca derah, makmum tu duduk jauh di belakang, dia tak dengar tu imam baca. Boleh dia baca. Tapi kalau dia duduk dekat tu imam, dia dengar tu imam baca tu dalam sembahyang derah, dia tak boleh baca. Kalau tu imam baca qahar, memanglah dia boleh baca. Sembahyang zuhur, asar, baca qahar, dia boleh baca. Dan baca pun Fatihah. Fatihah. Baca Fatihah. Baca surah. Hak tu setengah kata molek kena baca. Kalau tidak, dak, sekat Fatihah saja. Fatihah saja. Fatihah tu dia kata kena bacalah. Ini kalau tu imam baca qahar. Kalau tu imam baca derah, dia dengar, tak boleh baca. Dia kena duduk dia, tak boleh baca. Tak ada baca lah. Ke mana-mana, siapa habis, siapa tunduk lah, siapa rokok, tak ada baca langsung makmum. Tapi kalau dia duduk jauh, dia tak dengar tu imam baca tu, dia kena baca. Itu hak khilaf, hak secara kasarnya begitulah. Jadi Imam Abu Daud mari sini ni, dia nak royak dalil masing-masing tu lah. Orang ni nak kata gini, dia pegang hak mana? Orang ni nak kata gini, dia pegang hak mana? Jadi kalau kita tengok terjemah tadi, nampak dah tu sikit sebanyak tu. Orang yang kata tak boleh tu sebab apa? Ni pegangan dia. Orang yang kata boleh tu hak ni pegangan dia. Lepas tu secara terperincinya kita tengok satu-satu lah pula. Kita tengok satu-satu pula. Hak ni mula-mula ni Imam Abu Daud mari bab orang yang meninggalkan bacaan dalam sembahyang dia. Orang yang meninggalkan bacaan dalam sembahyang dia, siapa dia meninggalkan bacaan dalam sembahyang dia ni? Kalau tu imam tak boleh tak baca. Kalau orang sembahyang seorang tak boleh tak baca. Semua terima tu. Imam Abu Hanifah berkata kalau sembahyang seorang kena baca. Tak baca Fatihah dosa. Dia kata tak baca Fatihah dosa. Hak tadi kita tadi kalau dia jadi makmum, kalau dia sembahyang seorang kena baca Fatihah. Tak baca dosa. Gitu. Tapi kalau dia tak baca Fatihah, tak sah ke sembahyang dia? Sah. Asalkan dia baca Quran, kat mana-mana. Qul huwallahu, inna a'tainaka. Nah, ikut dia baca mana-mana. Sah sembahyang. Cuma dosa dia sebab tak baca Fatihah. Sembahyang sah. Dia pergi situ. Dia pergi situ. Artinya kalau orang yang meninggalkan bacaan dalam sembahyang, hak seorang. Lagu mana? Macam-macam pendapat pula. Ada yang kata kalau meninggalkan bacaan dalam sembahyang tak baca langsung. Tak baca langsung. Surah pun tak baca. Maka semua ulama kata kalau sembahyang seorang, datuk imam atau putu imam, tak boleh. Tak boleh. Sembahyang dia tu tak sah. Kecuali makmum. Makmum hak semua kita ayat dah tadi. Kalau tu imam tak boleh tak baca.
Orang hak sembahyang seorang pun tak boleh juga tak baca. Kena baca. Imam Abu Hanifah kata kalau tak baca langsung di belakang tu imam tadi pun dia pun kata kena baca juga. Kalau tu imam sembahyang seorang pun kena baca juga. Fatihah apa kata tadi? Wajib bagi dia kalau orang sembahyang seorang ataupun tu imam. Tetapi bukan rukun. Fatihah tu bukan rukun bagi dia. Tak baca pun sah sembahyang. Cuma dia Fatihah tu adalah wajib bagi dia. Wajib dengan fardu, rukun ni lain. Mengikut istilah mazhab Hanafi. Rukun ini iaitu yang sabit, yang ada sebut dalam Quran. Hak tu rukun. Fardu hak tu. Kalau hak tak ada sebut dalam Quran, tidak rukun. Hak sebut dalam Qurannya faqra'u ma tayassara minal Quran. Hak tu ada sebut. Bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Apa yang mudah untuk kamu daripada Al-Quran. Baca. Hak tu. Tak ada Fatihah-Fatihah ni. Baca dalam sembahyang. Dalam Quran sebut tak ada. Hak adanya dalam Quran, baca Quran. Fatihah tu kalau baca Fatihah pun tak apa. Tidak baca Fatihah pun tak apa. Tetapi oleh kerana banyak hadis-hadis ni yang suruh baca Fatihah, dia kata ni tarah wajib kata dia. Tidak Quran. Kalau orang sembahyang seorang atau ketua imam tak baca Fatihah, dosa. Sembahyang sah. Sembahyang sah. Sebab apa kita kata sah? Sebab itu bukan rukun. Rukun-rukun ni kena ada dalam Quran. Ni tak ada dalam Quran. Ada dalam hadis saja. Hadis tu walaupun sahih pun tak cara walaupun sahih. Apa lagi kata dia, makna dia tu boleh macam-macam lagi. Makna dia tu boleh macam-macam lagi. Tapi kalau kita terimalah Fatihah ni kena baca mengikut setengah-setengah hadis tu yang tegas sangat, itu maksud dia supaya Sufyan Thauri kata tadi, bagi orang yang sembahyang seorang diri kena baca tu. Itu sah. Orang yang meninggalkan bacaan dalam sembahyang, bacaan tu bacaan mana? Kalau mengikut Syafi'i, meninggalkan Fatihah tak sah dalam sembahyang dia. Sebab apa? Nabi SAW kata la salata liman lam yaqra biha, ataupun bi ummil Quran, ataupun bi fatihatil kitab. Tiada sembahyang bagi orang yang tak baca Fatihah. Jadi ini tajuk ni dia boleh gila kau. Kepada orang yang meninggalkan bacaan dalam sembahyang. Umum tu bacaan. Fatihah boleh jadi, baca Quran boleh jadi. Kalau tinggal semua tak baca langsung, Abu Hanifah apa kata tak boleh. Kalau tu imam ataupun orang sembahyang seorang. Syafi'i pula kata meninggalkan bacaan di sini dalam sembahyang tu, kalau Quran tak apa hak lain, Fatihah tu tak boleh. Kalau meninggalkan Fatihah tu imam pun tak sah. Tak sah. Ni akibat dia. Makmum pun tak sah, hak sembahyang seorang pun tak sah. Dan Fatihah itu adalah rukun. Rukun. Tak jadi sembahyang tanpanya. Ini hak Imam Malik pula dan Imam Ahmad. Orang yang meninggalkan bacaan dalam sembahyangnya, orang yang meninggalkan bacaan dalam sembahyangnya, orang tu siapa? Luah tu orang tu imam boleh jadi, sembahyang seorang boleh jadi juga, masuk dalam man tu belakang. Hak jadi makmum pun boleh jadi juga. Bagi Imam Malik dan Imam Ahmad, dia ada perincian dia. Kalau orang tu meninggalkan bacaan, semua sekali lah, Fatihah kau surah kau dia tinggal baca kerana dia jadi makmum, itu tak apa. Bahkan disuruh lah tu. Dia kata hak tak bolehnya meninggalkan bacaan dalam sembahyang ni kalau sembahyang seorang ataupun jadi tu imam, serupa juga. Boleh katakan semua serupa ya. Dari segi kena baca ni, cuma baca tu baca Fatihah lah. Orang lainnya dia kata kena baca Fatihah. Kalau baca surah pun tak jadi, kena baca Fatihah. Orang lain kata Syafi'i, kau Malik, kau Ahmad, hak kena baca tu dia kena baca Fatihah. Baca hak lain tu sebagai tambahan saja, tidak kata sebagai fardu. Hak fardunya baca Fatihah. Itu tinggal baca dalam sembahyang hak derah kalau dia makmum. Kalau dia makmum tinggal bacaan dalam sembahyang hak tu imam baca derah. Memang molek tidak menjejaskan apa-apa sembahyang dia. Bahkan itulah mengikut sunnahnya, kata Imam Malik. Kalau tu imam baca kau, dia tinggal baca. Tak boleh.
Ni. Mana kalau dia sembahyang jemaah dia jadi makmum pun, kalau tu imam baca Qur'an tak boleh tinggal juga baca. Dia kena baca juga. Sekurang-kurangnya kena baca Fatihah. Hak lain tak boleh baca. Kena baca Fatihah. Kalau nak baca hak lain pun baca dulu Fatihah. Mana Fatihah tu penting, semua terima. Tentang kepentingan dia tu, kelebihan dia daripada hak lain, memanglah semuanya mengutamakan Fatihah tu. Kena baca kata dia. Imam Ahmad pula kata orang yang meninggalkan bacaan adalah sembahyang kalau dia makmum. Yang ni kalau dia tak dengar tu imam, sebab dia pakai hadis-hadis lain lah, dia tengok hadis lain. Dia tak tengok ni saja. Dia tengok lain, dia kata kalau gini ada perincian dia lah. Begitulah kesimpulannya. Ada perincian dia. Walau bagaimanapun Imam Abu Dawud telah mengumpulkan dalam tajuk dia ni semua pandangan. Semua pandangan. Dia tidak bagi keputusan. Dia hanya royak bab orang yang meninggalkan bacaan dalam sembahyangnya boleh ke tidak boleh. Tu masing-masing pendapat. Orang ni gini, orang ni gini, orang ni gini. Bapa masing-masing pegang tak serupa tu sebab tidak terai. Ada hadis yang terai dah nampak, tapi ada hak lain pula. Nampaknya tak boleh kita abaikan juga hadis itu, kena ambil kira juga hadis itu. Jadi bila ambil kira tu dia jadi beza-beza pendapat. Ada orang yang tidak ambil kira. Dia kata Fatihah saja. Sebab apa kita tengok dalam hadis memang hak kebanyakannya sebut Fatihah. Dengan sebab itu tak boleh tinggal Fatihah. Hak lain tak apa tinggal. Fatihah tak boleh tinggal. Hak lain tak apa tinggal. Terutamanya kepada makmum, maka makmum kena baca Fatihah saja. Dia kata gitu. Sebab apa? Dia tengok hadis-hadis yang jelas menekankan kepada Fatihah. Sebab tu dia tekan. Hak tu dia ambil. Tapi orang yang tak terima tu, dia kata tak boleh pakai tu. Sebab apa? Ni, dia tengok misalnya. Hadis hak mula-mula. Abu Sa'id Al-Khudri kata, kami diperintahkan supaya membaca Fatihatul Kitab wa ma tayassara. Kami diperintahkan supaya membaca kitab Fatihatul Kitab wa ma tayassara, dan apa-apa yang senang dibaca. Kita senang baca mana? Baca tu maknanya Fatihah dan ma tayassara. Orang yang kata wajib Fatihah, dia inilah salah satu dalilnya. Orang yang kata tidak wajib, tak boleh kata lagu tu, kata dia rukun lagu mana lagu tu. Sebab sini kalau kita nak pakai hak ni, kata dia, kalau kita nak pakai, kami diperintahkan supaya membaca. Diperintahkan itu makna rukun, maknanya fardu. Kalau tak baca tak sah. Tetapi hak Nabi SAW sebut di sini bukan Fatihatul Kitab sahaja, tapi ma tayassara tu dia. Fatihatul Kitab tu maklum dah lah. Fatihah tu, Fatihatul Kitab itu maklum dah. Hak tu. Tetapi ma tayassara, hak tu tidak suruh juga ke ni? Perintah juga. Kalau kita nak pakai ini makna wajib, makna fardu lah, makna rukun lah, bermakna ma tayassara tu pun rukun juga, fardu juga. Siapa kata lagu tu? Apa yang dia mau ambil Fatihatul Kitab saja jadi rukun? Atas dasar sahabat-sahabat diperintahkan, kita lah termasuk kita diperintahkan supaya baca Fatihatul Kitab, rukun ma tayassara. Dan hak tu pun maknanya diperintahkan juga. Kalau hak tu rukun, hak ni pun rukun. Sebenarnya kata apa tu? Tak ada orang kata pula bahagian yang kedua. Apa yang kita pisah? Orang yang tak setimur tu, dia bahas lah. Dia kata apa yang dia mau kata Fatihah tu rukun. Sebab tu ya kita kata tidak rukun. Sebab ma tayassara tu pun tidak rukun. Dan kedua-duanya diperintahkan. Sebab tu kita kata tidak rukun. Kalau rukun, Fatihatul Kitab saja. Tak ada ma tayassara. Tadi kita baca fama zada, dalam setengah riwayat fasa'idan. Lepas Fatihatul Kitab tu fama zada, dan selebihnya, fasa'idan dan seterusnya. Mana hak seterusnya itu pun mana disuruh juga. Kalau suruh tu kita pakai dengan makna wajib, mesti, maka dia jadi rukun. Rukun belaka. Dia mau kata rukun kah baca surah tu? Tak. Syafi'i kata ada tak. Mana kata Fatihatul Kitab tu rukun? Sebab tu kita tak kata rukun, kata dia. Sebab ada dalam hadis ni ma tayassara, ma zada, dan fasa'idan. Sebab ada tu
Sebab tu tak boleh kata rukun tu. Sebab ada begitu. Jadi tak boleh nak pegang. Dia kata kalau nak kata Fatihatul Kitab itu jadi wajib, sini jadi fardu, jadi rukun, maka ma tayassara tu pun jadi rukun dah lah. So dia kata kan, bila tak ada tak boleh. Kita pun tak kata, sebab tu kita kata tidak rukun. Dah kalau ma tayassara tu boleh kita tinggal, dah tidak rukun boleh kita tinggal. Fatihatul Kitab tu bolehlah kita tinggal juga. Soal tak molek itu soal lain. Sah ke tidak sah kalau kita tak baca surah? Sah ke tidak sah? Semaya sah. Ada ma tayassara ni sekali sebut dengan Fatihatul Kitab setara benda hak diperintah lagu ni pun kita boleh tinggal. Apa Fatihatul Kitab kita tak boleh tinggal? Untuk mengesahkan semaya tu, sekadar mengesahkan semaya tu memang sah. Soal molek, itu soal lain. Soal molek tu kita nak kata bukan rukun. Kalau rukun siapa tak sah semaya? Kalau tak sah semaya, tinggalkan ma tayassara tu pun tak sah juga. Kalau tinggal ma tayassara tu boleh, tinggal Fatihatul Kitab tu boleh juga. Mungkin sama-sama diperintah, sama-sama diperintah. Gitu. Demo hak linu pula kata. Jadi lepas tu hak ni kita nak katakan. Hak ni kita kata untuk orang yang semaya jadi tu iman. Itu kalau orang Hanafi kata. Sebab tu iman. Dah hak ni lah, hak perintah ni perintah sunnah. Sunnahnya lagu ni. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam baca sekala semua setiap kali sembahyang pun lagu ni lah. Fatihatul Kitab dan surah. Apa-apa surah lah ma tayassara. Kalau orang tu hafal Quran mudah pada dia nak baca mana-mana pun. Tak ada masalah. Kalau hak tidak hafal Quran itu ayat lazim. Hak lain tu payah dah lah. Tidak mudah dah lah. Payah. Bacalah mana mudah tu. Hak tu mana perintah ni kata dia sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena baca lagu tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kata siapa tak sah dak. Sebab tu dia kata dalam syarah ni Badrul Majhul, wa hadzal hadis yadullu ala wujubi Fatihatil Kitab wa ala wujubi ma tayassara minal Quran ba'da al-Fatihah. Hadis ini menunjukkan wajibnya Fatihatul Kitab dan wajibnya juga ma tayassara minal Quran, ayat-ayat yang mudah dibaca daripada Al-Quran. Dia menunjukkan gitu. Tetapi dalam riwayat Bukhari, ketika Nabi SAW mengajar Khalad bin Rafi', iaitu orang panggil hadis itu terkenal dengan hadis al-musi' lis-salah. Mana orang semaya tak betul, Nabi SAW suruh ulang semaya mula. Lepas semaya tak betul, semaya mula. Hak dia ajar dia kata gap situ. Dia kata semasa dia ajar tu, lama-lama dia kata dia tak erti dah lah. 2-3 kali ni royak dah lagu mana. Di antara Nabi SAW ajar kepada dianya situ, Iqra' ma tayassara ma'aka minal Quran, kata dia, bacalah ayat Quran yang mudah kepadamu membaca. Dalam semaya situ ketika dia mengajar orang yang salah semaya, beberapa kali orang tu suruh dia semaya pula tak ada semaya. Fa innaka lam tusalli, belum semaya lagi. Bila dia ajar tu dia kata Iqra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Di situ yang menentukan sah atau tidak sah semaya, jadi atau tidak jadi semaya, iaitu ma tayassara ma'aka minal Quran. Dia tidak kata mu baca Fatihah situ. Kalau Fatihah ni wajib tak sah semaya, mesti dia kata mu kena baca Fatihah. Ni dia tak kata. Dia kata situ Iqra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Itu yang menunjukkan rukun dan sesuai hak ni hadis ni dengan Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran waqra'u ma tayassara minhu. Sesuai dengan ayat tu. Bahasa dia tu pun serupa dengan. Ini menunjukkan kata dia bahawa hak fardunya semata-mata baca tu. Itu hak fardunya. Ini sesuai dengan firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Quran. Sesuai. Tak apalah. Jadi kalau kita perhati di sini ma tayassara tu ada
hak tu jadi tulang sebenarnya. Kalau makan ikan kan ada tulang, tak boleh nak telan lah. Kepada orang yang pegang kuat dengan mazhab Syafi'i, masalah lekat sini. Lekat. Telan nak tahu. Telan nak tahu. Kalau pegang Fatihatul Kitab saja tu tak apa lagi. Ma tayassara ni dalam Abu Daud tak lagi. Apa makna? Apa makna ma tayassara? Kalau wajib ma tayassara, wajib laku. Sebab dia kata laku tu, tak ada orang kata laku tu. Dalam mazhab Syafi'i pun tak kata. Lepas tu dia mari pula. Riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi SAW kata kepada aku, mutubik keluar lagi. Lepas tu isytiharkan kepada orang, berserulah, mana kata dengan suara yang kuat di Madinah tu, annahu la salata illa biqur'anin walau bifatihatil kitab fama zada. Bahawa tiada sembahyang melainkan dengan membaca Al-Quran, walaupun dengan Fatihatul Kitab dan selebihnya. Apa makna tu? Hak ni pun ada juga Fatihatul Kitab fama zada, ada juga. Bukan Fatihatul Kitab sahaja. Dan di sini lebih jelas lagi. Hak dia katanya tiada sembahyang melainkan dengan baca Quran. Quran hak tu hak utamanya. Walaupun dengan hanya membaca Fatihah. Fatihah ni mudah, semua orang belajar belaka, tahu belaka. Baca hak tu tak apa dah. Baca hak tu suka kurangnya. Mana hak utama, hak tak boleh tidaknya Quran. Quran yang mudah dibaca oleh orang ramai, yang orang belajar belakangnya Fatihah. Hak tu pun tak apa dah. Tetapi dia tidak kata la salata illa bi Fatihatil Kitab di sini, illa bi Qur'anin. Walau lau itu litaklil, apa ni, untuk menunjukkan sedikit, walaupun hanya hak ni. Supaya kita kata, Nabi SAW kata, aulim walau bisyatin. Apa ni, buat kenduri lah, walaupun. Walaupun tu dengan makna ke dia? Dengan makna walaupun hanya dengan sembelih kambing. Kalau kita kata kecil, tapi kena buat juga. Sekurang-kurangnya kena hak ni. Mana sekurang-kurangnya Fatihah ni kena dah. Sekurang-kurangnya. Tetapi hak utamanya Quran tu. Sinilah orang Hanafi kata hak sebenarnya Quran tu. Hak tu hak rukunnya. Fatihatul Kitab ni oleh kerana mudah, biasa dibaca, orang belajar belaka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tekan hak tu, jadi boleh katakan semua orang boleh. Mudahlah kepada mereka baca ni. Jadi baca tu Fatihatul Kitab. Tapi kalau kita kata Fatihatul Kitab, kita nak kata kok mana-mana pun dia suruh baca Fatihatul Kitab juga sini, menunjukkan Fatihatul Kitab ni rukun. Tapi masalahnya fama zada tu kita nak lagu mana? Fama zada. Kalau kita kata Fatihatul Kitab tu dengan makna rukun, fama zada tu pun jadi rukun juga. Fama zada tu bukan Fatihatul Kitab dah, kok lebih daripada Fatihatul Kitab. Serupa dengan tadi juga. Sebab itulah Imam Abu Hanifah, dia bagi dia Quran itu waktu rukun, tak baca waktu memang. Itu pun kepada orang sembahyang seorang, Datuk Imam. Kepada makmum tak? Kepada makmum tak? Kepada apa ni, tu imam dan orang sembahyang seorang. Kepada makmum tak? Sebab apa? Dia pegang dengan hadis-hadis ni lah. Tidak ada sembahyang melainkan dengan baca Quran. Mana Quran tu kena baca. Tak kira ayat mana-mana, walaupun dengan Fatihatul Kitab. Fama zada, dan selebihnya. Selebihnya tu kalau nak baca, baca. Dan ini tidak makna sebagai rukun. Orang yang kata sebagai rukun tu susah dah. Susah dah. Dia tidak kata tidak ada sembahyang melainkan dengan baca Quran, iaitu Fatihah. Dia tidak kata gitu. Mana Quran di sini, Fatihah ni sebagai badal kepada Quran. Tidak. Kalau badal, kita kata, maksud Al-Quran tu Fatihah lah maksudnya, tidak lain. Boleh kita kata gitu. Tidak, walaupun dengan
Hak munasabahnya walaupun dengan hanya membaca Fatihatul Kitab. Sebab hak tu hak mudah, hanya pada dah. Kalau kita kata walaupun baca Quran, walaupun baca Fatihah, Fatihah tu hak berat, tak sesuai dengan ayat faqra'u ma tayassara minal Quran tu. Tuhan suruh baca hak mudah. Apa ya kalau Fatihah tu payah? Walau lau ni maksud dengan makna payah, walaupun payah Fatihah tu. Apa makna suruh baca hak payahnya? Dah Tuhan suruh baca hak mudah. Tentu sekali ini Fatihah ni mana yang mudah. Yang mudah kepada orang membacanya. Itu makna walau. Kita tak boleh pergi walaupun payah Fatihah tu, mu kena baca Fatihah juga. Sebab Fatihah ni wajib. Kalau kita nak kerah, nak pergi lah gitu, tak boleh. Tidak sesuai dengan ayat Quran. Sebab Quran suruh baca hak mudah. Apa kita terbaik baca payah? Apa payah ke Fatihah ni? Cuba tengok orang Islam dunia mana-mana, Fatihah mudah, ingatlah kau. Nak mana dengan hak lain tu? Artinya ni lau ni Allah ke sikit, Allah ke mudah. Mudah benar ni, tapi tak boleh tinggal, kena baca. Gitu maksud dia. Adapun orang-orang apa ni dalam mazhab Syafi'i, dia kata tak boleh, makmum pun kena baca juga. Orang-orang lain kata tak. Imam Malik, Imam Abu Hanifah kata kalau makmum tak ni cerita ni kalau sembahyang solat ataupun jadi tu imam. Sembahyang solat ataupun jadi tu imam. Jadi tu imam, kalau mengikut Imam Abu Hanifah baca ayat Quran pun boleh dah, tapi orang dia kita tak aja dengar. Di mana-mana masjid tengah baca semua. Baca semua. Sebab dia kata wajib Fatihah tu. Tapi nak kira dari segi sah sembahyang. Andai kata seseorang tu baca lagu tu, sah ke tidak? Sah. Dia kata. Sebab apa? Sebab dia suruh baca Quran. Dalam ayat tu baca Quran. Tetapi orang dalam mazhab Syafi'i dia kata tak boleh. Makmum pun kena baca juga. Kalau tak baca tak sah sembahyang. Dah, dan buat ni kata ni banyak hadis. Hak ni tak ada dalam kitab, di dalam kitab lain lagi ada. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a al-imam fa ansitu." Bila tu imam baca, kemudian dia ayat kalau dia baca dengar, kau baca kau. Tu ya. Bila tu imam baca, patut imam tak baca. Tu imam mesti kena baca. Dalam hadis yang lain disebutkan, "Man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'ah." Sesiapa yang ada tu imam, baca ayat tu imam tu sudah jadi bacaan dia. Mana boleh kata dia. Man ini umum. Tu imam pun kena baca. Sembahyang solat pun kena baca. Makmum pun kena baca. Sebab umum. Tak boleh lagu tu. Kalau makmum tu pergi lewat, tu imam rokok dah, dia tak ada baca Fatihah. Apa tu? Tak sah ke sembahyang dia? Tak sah sembahyang dia? Sah. Semua kata sah. Sah sembahyang dia. Lepas tu rakaat tu dah lagi. Rakaat yang pertama tu dah lagi. Sebab dalam rokok dia, ataupun dalam sujud, kalau kita kata dia sujud, dia tak tentu lah, kau jauh lagi tak ada nak baca Fatihah tu, tak baca langsung. Sah ke tidak? Sah. Apa tu? Dah kata tak jadi sembahyang tu kalau tak baca Fatihah. Lagu mana? Dia kalau tak pakai umum sangat, tak boleh pergi. Kalau nak pakai umum sangat tak boleh pergi. Ketika tu siapa yang menanggung? Ia jadi sah. Tidak kata imam yang menanggung. Padahal kalau tak imam boleh tanggung situ, apa tak boleh tanggung jadi awal? Gitu. Apa yang tak boleh tanggung jadi awal? Ini cerita ni Imam Abu Hanifah pernah bahas. Orang nak pergi bujah dengan dia lah, nak bahas cakap ni apa yang kata Fatihah ni tidak wajib. Tak wajib. Bila tu imam baca, pada makmum ni tak wajib baca dah. Makmum ni pakai duduk dia tak apa dah. Orang nak pergi bahas dengan dia, bahas pergilah gini. Payah ni nak jawab lama ni kata dia ni tak. Takkan nak jawab seorang-seorang tak. Lama ni. Pilih seorang di antara kamu jadi wakil kata dia. Untuk nak kecek ni, nak bahas, pilih. Gini kata dia. Nak ramai-ramai kita pilih dia jadi. Hak tu saya pun nak lagu tu kata dia. Hak semaya tu pun lagu tu. Selesai dah kata dia. Masalah ni tak payah bahas dia kata dia. Nak lagu tu. Tu imam tu pun bila dia jadi tu imam tu, maknanya kita lantik dia jadi wakil kita. Takkan nak kecek belakang. Kalau nak pergi jumpa dengan siapa-siapa, nak mengadap, kan sepakat nak kecek belakang, tak boleh sabar lagu tu.
Mesti seorang yang kecek sebagai wakil tu. Dah waktu dia kecek tengah mewakili semua dah ni. Imam Abu Hanifah pun kata susah lah, tak ada nak bahagia dia dah. Waktu saya pun kata lagu tu. Dia kata. Baiklah. Mungkin orang kata dah, kuat Hanafi. Memang kuat. Dia dari segi ni kuat. Memang kuat. Anak kuat hati dari segi ni. Hujah dia tu kuat. Kalau kita nak sampai pegang kot lain, lagu sani, lagu mana? Tak ada lagi. Enggak dia terima kalau hak sorak, maya sorak, memang kena baca tengok. Tu imam memang kena baca. Dia terima. Cumanya hak masalah hak makmum tu. Kalau jadi makmum, tu tak kena baca. Kalau tidak apa-apa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam paling. Tak apa ya duduk belawai badi baca dengan aku. Ada orang kata baca derah belakang dia. Baca derah apa? Sembahyang zuhur. Takkan Nabi baca Qur'an belakang baca derah? Tak ada sabar tu. Apa ya belawai badi baca dengan aku ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi terganggu baca dia. Maknanya dia tak kenal baca. Kalau baca derah, apa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata barangkali ada di antara kamu yang baca ni sesuatu ni. Kalau derah, mesti dia dengar. Apa kata barangkali? La'allakum. Apa kata la'allakum? Katalah kamu baca derah tadi. Kata lagu tu selalu. Dia kata barangkali. Menunjukkan tidak derah. Cuma dia berasa terganggu. Dia berasa terganggu. Tak apalah. Kita pergi lagi sebab ni kalau nak bincang panjang dia tak ada ni. Semalam ni tak ada. Lepas tu riwayat daripada Abu Hurairah tadi, hal ada juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh aku berseru di kalangan orang ramai bahawa tiada sembahyang melainkan dengan membaca Fatihatul Kitab fama zada. Ni dia tak ada sebut baca Quran. Tapi sebut melainkan dengan membaca Fatihatul Kitab, tapi ada juga fama zada tu jadi masalahnya. Kalau kita kata baca Fatihatul Kitab tu rukun, maka lagu mana fama zada tu? Rukun ke tu? Tu kena baca juga tu, suruh juga tu. Bukan suruh istihar suruh baca Fatihah saja tak. Fama zada hak tu sekali dengan tu. Jadi tak boleh. Jadi dengan sebab itu Imam Abu Hanifah dia kata la di sini bukan makna la nafyil ijza, tetapi la linafyil kamal ataupun linafyil fadilah. La di sini la salata, bukan makna la nafi jenis. Jenis semua jenis maya tak kira lah jenis maya tu semaya seorang kau semaya jadi makmum kau semaya jadi imam jenis semaya sunat semaya fardu kau kena baca betul. Kalau tidak tak jadi semaya. Bukan itu kalau kita kata la nafi jenis. Dan la nafi di sini untuk menafikan ijza. Ijza tu mana tak sah semaya. Imam Abu Hanifah tak terima itu. Bahkan la di sini dengan makna nafi kesempurnaan. Tak sempurna. Memang tak boleh. Mak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ajarnya baca Fatihah. Memang lagu tu. Hak ni untuk orang sembahyang seorang ataupun jadi tu imam. Lagu tu lah. Dia ajarnya iaitu baca Fatihah. Dan hak kata nafi sembahyang di sini tidak ada sembahyang. Tidak ada sembahyang yang sempurna. Sebab apa kita tengok dalam riwayat asal lagi ni, riwayat Abu Hurairah, fahiya khidad, fahiya khidad, fahiya khidad. Khidad tu apa makna? Ghairu tamam, tidak sempurna. Makna sembahyang tu ada. Bukan tak jadi langsung. Kalau la tu untuk menafikan tak jadi, makna tak jadi sembahyang, maka dia tidak kata ghairu tamam. Ni dalam riwayat sana. Dia tidak kata fahiya khidad, fahiya khidad, fahiya khidad. Sembahyang tu tak sempurna. Sembahyang tu tak sempurna. Sembahyang itu kurang. Sembahyang tu kurang. Sembahyang tu kurang. Tidak sempurna. Tidak sempurna artinya ada sembahyang tu jadi cuma tidak sempurna. Bukan menafikan terus langsung. Itu makna kurang. Misalnya kita kata dia ni
Kita kata apa dia? Dia ni kita kata orang lah, kita kata orang. Dia ni ada. Dia tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada hidung, tak ada gak. Tak ada ke dia? Ada. Tapi dia kurang. Dia tidak sempurna. Tapi dia ada. Kalau kita menafikan, nak menafi mana tak ada langsung, mana dia tu tak ada. Orang tu pun tak ada. Ni orang ada. Semaya tu ada. Asas semaya tu, tunggu semaya tu ada. Cuma semaya tu tidak sempurna. Itu makna fahiya khidat, ghairu tamam. Kalau tidak, tak kena kata ghairu tamam. Ghairu tamam dia tidak sempurna. Dia pun kata memanglah tak sempurna, kita pun kata tak sempurna juga semaya. Semaya tak sempurna. Tak kira makmum sana ni, kalau semaya seorang ataupun tu imam, kalau tidak baca ni memang tak sempurna, dia pun kata. Tapi bukan siapa tak sah, tak ada langsung semaya. Sebab ni ghairu tamam, tidak sempurna ni mana? Ada benda tu, cuma tidak sempurna. Gitu. Tapi bagi orang yang kata tidak sah semaya, dia nak kata kadang tidak sempurna. Tidak sempurna bukan makna tak ada langsung. Dalam Quran ada sebut innahum la aymana lahum. Innahum la aymana lahum. Mereka itu tak ada janji mereka. Buat kafir Quraisy, buat kafir ni tak ada janji. Tak ada janji, saya kata. Tak ada langsung ke janji. Mereka tidak pernah berjanji dengan orang Islam. Tu dalam ayat tu kata wa in nakathu aymanahum. Jika mereka membatalkan janji mereka. Ada tu janji tu. Ada janji. Apa yang dia kata la aymana, la juga. Aymana. Supaya ni kalau kita kata mereka memang tak pernah berjanji langsung dengan orang Islam, itu makna la aymana lahum. Apa makna dalam ayat sekian banyak ayat? Di antaranya wa in nakathu aymanahum, jika mereka membatalkan janji mereka, sumpah mereka. Tu ada tu. Ini menunjukkan sumpah mereka, janji mereka tidak boleh dipegang, bukan tak ada langsung. Dalam Quran ada guna lagu tu. Lepas sini lagu tu juga la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, mana tidak sempurna semaya. Jelas sini menunjukkan dia kata fahiya khidaj, fahiya khidaj, fahiya khidaj ghairu tamam, tidak sempurna. Tidak sempurna bukan bermakna tak ada langsung. Ada benda tu, cuma tak sempurna. Sumpah tadi, janji orang kafir tadi, bukan tak ada, ada, tetapi tak boleh nak pegang. Tak boleh nak pegang. Tak jadi sumpah ataupun janji setia dengan mereka ni, tak jadi. Mereka membatalkan janji. Begitu. Sumpah juga walaupun hadis itu dhaif, mengikut setengah ulama dia kata dhaif. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tiada sembahyang bagi orang yang duduk dekat masjid melainkan di masjid. Kalau kita terima dhaif tak apalah. Tapi la di situ. Siapa dia kata siapa tak sah sembahyang? Orang dalam mazhab Syafi'i tak kata tak sah. Orang tak sembahyang di masjid, dia kata sah. Itu la salata. Sumpah juga di sini. Banyak sebenarnya yang seumpama ini. La dina liman la amanata lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak ada amanah. Tak ada amanah ni banyak, tak ada amanah ni. Tak ada amanah lagu mana? Tak ada agama langsung. Kafir ke dia? Sebab dia kata lagu. Banyaklah yang seumpama. Jadi tidak sempurna agama. Baru sedap. Baru masuk orang. Orang yang tak ada amanah ni, tak ada amanah dalam menegur, tak ada amanah dalam memimpin, berpolitik, gapo-gapo, tak ada amanah. Tak seperti. Bukan makna bila tak ada amanah tu mana dia keluar daripada Islam, tak ada agama. Tak ada lagu. Ini menunjukkan lah makna tidak sempurna. Semua juga sini. Kita pun kata lagu tu lah katanya. Kita kata lagu tu. Kalau tengok sini, ada sini. Fahiya khidaj, fahiya khidaj, fahiya khidaj. 3 kali Nabi kata ghairu tamam. Khidaj ini binatang yang lahir tidak sempurna anggotanya. Tetapi ada juga binatang itu kan, ada juga. Khidaj ni, mukhdaj ni, binatang itu ada juga, cuma dia tidak sempurna. Buta ke, ataupun kuda ke, ikutlah. Tapi ada juga. Supaya juga semayang tu ada, tapi khidaj
tak sepenuhnya. Jelas lagi dia kata ghairu tamam. Lepas tu perawi ni katalah anak buah Abu Hurairah ni, hai Abu Hurairah, kata dia, saya ni kadang-kadang duduk alik belakang tu imam lah, ke mana? Mana baca lagu mana? Belakang tu imam. Abu Hurairah pun ramah. Ni dengar dia. Kata dia, bacalah, kata dia, wahai Farsi, orang Farsi, kata dia, dalam hatimu. Dalam hatimu. Jadi orang-orang ini panjang lagi. Orang-orang yang pegang dengan dia kata kena baca ni, dia pegang dengan ni lah, baca fi nafsika, baca koh. Fi nafsika bukan makna baca koh. Tak jelas tu. Fi nafsika, dalam hatimu. Baca dalam hati ni, mana kita imam baca, kalau tu imam baca juga, kita tu baca dalam hati, ingat makna dia. Tu baca dalam hati. Bukan baca dengan mulut. Itu makna fi nafsika. Bukan iqra sirran. Baca dengan ada. Dia tak kata lagu. Tetapi dia kata fi nafsika. Fi nafsika ni kita nak katakan, kalau baca dalam hati, baca tu imam baca, kita baca kata. Itu satu makna. Ataupun satu lagi fi nafsika ni maknanya tadabbur, perhati apa yang tu imam baca. Itu makna baca dalam hati. Hak tu lebih sesuai. Hak tu lebih sesuai. Sebab apa? Disyariatkan tu imam baca juga supaya makmum ini duduk tadabbur, perhati hak dia duk baca tu. Kalau kita duk baca juga, masa mana kita nak perhati? Masa mana kita nak perhati? Dan dalam Quran pun disebut, bila dibaca Quran, fastami'u lahu wa ansitu. Dengar. Dengar dan diam. Kalau kita nak dengar, lepas tu kita duk baca, kita dengar, tak masuk tu, tak masuk dalam hati tu, tak masuk dalam kepala lagu tu, payah tu. Dan mengikut Ibnu Abbas dan ramai lagi ulama-ulama lain di kalangan sahabat, dan kemudian dia kata ni perintah Tuhan ni kata fastami'u lahu wa ansitu ni dalam sembahyang, bukan luar sembahyang. Sebab luar sembahyang mesti kita dengar. Dosa kah kalau kita tak dengar? Tak dosa. Orang duk mengaji, kita lalu itu tak berhenti, dosa? Tak dosa. Hak Tuhan kata kena dengar, kena diam, aman dalam sembahyang. Sebab luar sembahyang tak ada mesti, kita tidak mesti kena dengar, kena duduk dia, tak boleh buat kerja apa. Dah. Jadi mana? Dalam sembahyang. Dalam sembahyang dia suruh dengar, suruh diam. Kalau kita duduk baca tidak diam, macam mana kita nak dengar? Dua kerja nak buat. Itu tak boleh. Sebab itulah kata baca dalam hati ni hak lebih sesuainya, iaitu perhati hak dia baca. Perhati hak dia baca. Kalau kita kata tak apalah. Lepas pada tu hak ni nampaknya tak ada masa ni, kita insya-Allah sambung akan datanglah. Sambung akan datang minggu depan insya-Allah. Wallahu a'lam.